Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syihabuddin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Ada baru-baru ini jadi viral satu video yang agak tidak senang untuk didengar, tidak selesa untuk dilihat. Jom kita tengok video berkenaan. Moga-moga kita dapat mengambil pengajaran daripada video itu. Dia tutup tu macam keadaan bersuluk ke dah. Dia tak bersuluk ni, suluk duduk dalam bilik. Alhamdulillah kita dah tengok video berkenaan sama-sama tadi. Apabila melihat zikir dengan cara seperti ini, orang yang berakal pasti akan menjauhi mereka. Nampak macam orang gila. Ia kelihatan begitu tidak islamik dengan terpekik, terlolong dengan bunyi entah apa-apa. Boleh jadi mereka menganggap diri mereka sedang berzikir. Tetapi sebenarnya melanggar adab dalam zikir yang cukup basic. Apatah lagi ia dibuat di tempat yang kita paling perlu untuk menjaga adab, iaitu di kuburan umat Islam. Saya tak nampak di mananya Islam bagi amalan itu. Ia adalah koleksi perkara-perkara bid'ah yang patut dijauhi. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ wala takum minal ghafilin. Dan berzikirlah kepada Tuhan kamu dalam diri kamu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak menguatkan suara pada waktu pagi, pada waktu petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai, dalam surah Al-A'raf ayat 205. Maksudnya apabila kita berzikir, tujuan kita adalah untuk mengingati Tuhan, maka ia perlu diingati sepanjang waktu, tak kiralah siang, tak kira malam. Pun begitu, zikir itu ada adab dia, iaitu jangan terlolong-lolong ketika berzikir, jangan bertempik-tempik ketika berzikir, jangan menguatkan suara seperti dalam video tadi. Bertempik kita tengok macam orang gila. Bukan juga bila kita kata jangan bertempik, bukan kita suruh tak payah cakap apa-apa, tak ada suara langsung, tetapi ia dilafazkan cuma dalam keadaan sederhana, iaitu janganlah sampai tak dengar langsung apa yang dizikirkan itu, dan jangan pula sampai bertempik-tempik sehingga nampak macam orang gila. Kita kena bersederhana. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَطْفِتْ بِهَا وَابْتَغِي بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا. Jangan engkau kuatkan suaramu dalam doa, serta janganlah sembunyikan ia. Carilah jalan pertengahan antara kedua-duanya. Surah Al-Isra ayat 110. Dijelaskan lagi dengan larangan daripada Rasulullah SAW yang pernah diceritakan oleh Abu Musa Al-Asy'ari. Kata Abu Musa, kunna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa kunna idzan asyrafna ala wadin halalna wa kabbarna irtafa'at aswatuna faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan nas irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba innahu ma'akum innahu sami'un qaribun tabarakasmuhu wa ta'ala jadduh. Kami bersama-sama Rasulullah SAW dalam satu perjalanan. Apabila kami menjumpai wadi, tempat takungan air di tanah padang pasir, kami akan menguatkan suara untuk mengucapkan tahlil dan takbir. Lantas Rasulullah SAW bersabda, wahai umat manusia, tahanlah diri kamu. Kamu tidak menyeru sesuatu yang peka ataupun yang tak ada. Allah itu bersama dengan kamu. Dia maha mendengar dan sangat dekat. Mulia namanya dan tinggi kedudukannya. Hadis ini sahih, riwayat Imam Al-Bukhari dan kitab sahih beliau. Dalam riwayat Imam Ahmad, Nabi SAW sebut, fa innakum ma tad'una asamma wala ghaiba innama tad'una sami'an basira innal ladzi tad'una aqrabu ila ahadikum min unuqi rahilatih. Sesungguhnya kamu ni tidak menyeru kepada Tuhan yang peka ataupun yang tak ada, tetapi kamu berseru kepada Tuhan yang maha mendengar, yang maha melihat. Sesungguhnya Tuhan yang kamu seru itu lebih dekat dengan dirimu berbanding leher binatang tunggangan kamu. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Kedua, kita dilarang membuat bising di kawasan perkuburan. Tak kiralah dengan bacaan Al-Quran ke, bernasyid ke, ataupun
ataupun berzikir beramai-ramai seperti yang kita tengok dalam video tadi. Kawasan perkuburan adalah kawasan yang sangat sensitif. Ia adalah tempat dikuburkan jasad-jasad manusia yang mempunyai hubungan khusus kepada diri kita. Ia membuatkan kita mengingati kematian lalu bermuhasabah untuk lebih banyak beribadah dan melakukan kebaikan. Ketika melintasi atau menziarahi kubur, sunat untuk kita menyebutkan dengan sopan, Assalamualaikum dara qaumil mu'minin wa inna insya'allahu bikum lahiqun. Assalamualaikum rumah orang-orang yang beriman, kami ini insya-Allah akan menyusuli kalian pula nanti. Ucapan ini adalah ucapan yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, dan itulah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Sebagai seorang Muslim yang mahu mendekatkan diri kepada Allah dengan apa jua jalan, kita mestilah mengikat diri kita dengan petunjuk Nabi Muhammad SAW. Kita dilarang mereka-reka di dalam hal ehwal agama ini. Seorang yang bertasawuf, seorang yang bertarikat, mereka perlu mengikut panduan guru mursyid. Dan guru mursyid itu mestilah sebenar-benar mursyid, iaitu dia mestilah mengetahui had dan batas dalam beragama. Jangan main ikut sedap rasa sahaja. Nabi SAW sebut, Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. Sesiapa yang buat sesuatu daripada isu agama kami, daripada sudut urusan agama kami, yang bukan berasal daripadanya, maka ia adalah tertolak. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim juga meriwayatkan benda yang sama. Hadis ini merupakan salah satu daripada asas yang penting dalam ajaran agama Islam. Ia seperti hadis innamal a'malu binniyat, semua amalan bergantung kepada niat, yang merupakan neraca kepada setiap amalan manusia pada isu batin. Yang mana setiap amalan yang tidak bermatlamatkan keridhaan Allah, maka pembuatnya tidak akan diberi pahala. Begitu juga dengan hadis yang kita sebut ini, ia merupakan neraca kepada amalan-amalan zahir. Sekiranya hadis innamal a'malu binniyat merujuk kepada isu-isu batin, maka hadis man ahdatha fi amrina hadha pula merujuk kepada amalan-amalan zahir, di mana semua pekerjaan yang bukan dari suruhan Allah Azza wa Jalla dan Rasulullah SAW, maka ia tertolak. Setiap orang yang mengada-adakan sesuatu yang tidak dibenarkan oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya dalam urusan agama, maka ia bukanlah daripada agama ini. Imam Nawawi rahimahullah pernah berkata, hadis ini, hadis man ahdatha fi amrina hadha ini, sewajarnya dihafal dan dijadikan hujah bagi menghapuskan kemungkaran. Sahabat-sahabat, Islam ialah mengikut, bukannya rekaan. Rasulullah SAW telah memelihara Islam daripada keterlanjuran para pelampau dan penyelewengan ahli batil. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang telah menjadi nas bahawa kemenangan dan kejayaan itu adalah dengan mengikut petunjuk Rasulullah SAW, tanpa awak tambah, tanpa awak ubah. Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan dalam kitab sahihnya bahawa Rasulullah SAW bersabda dalam khutbah baginda, sebaik-baik bicara ialah kitab Allah dan sebaik-baik petunjuk ialah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seburuk-buruk perkara ialah yang diada-adakan, dan setiap yang diada-adakan itu bid'ah, dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Terdapat pula penambahan dalam riwayat Imam Bahaqi, dan setiap kesesatan itu di dalam neraka. Ini adalah kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak akan menerakakan sesiapa pun, tetapi kita perlu untuk berhati-hati dengan amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan bahawa pelaku bid'ah tempatnya di dalam api neraka. Setiap hukum hakam syarak mestilah berhukum dengan hukum hakam syariat. Dia tidak boleh dibuat-buat, dia tidak boleh direka-reka. Adalah satu kesesatan yang nyata, dan lebih teruk lagi jika amalan kita yang kita buat pula menjadi hakim kepada syariat dan bukan lagi menjadi perkara yang dihukum oleh syariat. Kita mengatakan perkara itu baik untuk dilakukan tanpa kita melihat apa yang disebutkan oleh agama berkaitan tentang hal itu. Ketika itu menjadi kewajipan setiap Muslim untuk menyatakan bahawa perkara tersebut merupakan amalan yang batil, amalan yang tertolak. Seperti yang disebutkan oleh Dr. Mustafa Dib Al-Bugha, Dr. Muhyiddin Mistu dalam kitab Hadis 40. Dia kata kadang-kadang bid'ah ini membawa seseorang kepada kufur, menyeleweng dan sesat, seperti menganggotai dan memberi walak kepada pertubuhan dan jamaah yang mengingkari wahyu atau mengingkari syariat Allah. Menyeru kepada berhukum dengan undang-undang buatan manusia serta menganggap berhukum dengan syariat Allah sebagai mundur dan lemah. Juga seperti menganggotai dan memberi walak
syarak kepada jemaah yang mendakwa bahawa mereka adalah jemaah tasawuf yang mengharuskan bermudah-mudahan terhadap perintah-perintah syarak dan tidak menghiraukan apa yang dihalalkan dan diharamkan oleh Allah, ataupun jemaah yang mengangkat slogan wahdatul wujud wal hulul dan sebagainya daripada keadaan dan kata-kata yang sesat lagi kufur. Ini yang disebutkan dalam kitab berkenaan. Antara perkara yang menjadi bid'ah yang cukup berat yang dilakukan pada hari ini adalah mengagungkan perigi, mengagungkan pokok dan mengagungkan kubur seperti kita tengok di dalam video sebentar tadi. Cukuplah orang-orang yang bertasawuf memastikan diri mereka bersih. Tunjukkanlah orang yang masuk tarikat, orang yang masuk tasawuf, orang yang mempelajari tasawuf, anda mengamalkan tasawuf itu, iaitu menyucikan jiwa. Bukan untuk jadi orang gila, tetapi orang masuk untuk menyucikan jiwa. Pastikan kita mendapat apa yang kita nak. Wallahu ta'ala alam. Adakah anda dapat satu ilmu yang bermanfaat pada hari ini? Jika anda rasa video hari ini bermanfaat, tekan butang share. Semoga orang lain juga mendapat manfaat yang sama. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.